cukupkah tabungan hari tua? Pelan simpanan hari tua tu, kadang-kadang kita melihat bahawa satu langkah yang mungkin sukar untuk dilakukan oleh sesetengah, apatah lagi dengan gajinya, di mana lokasinya bermustautin kan. Kalau misalnya di kawasan bandar contohnya, banyak mana gaji sekalipun, hari ini dapat gaji mungkin 1-2 detik, dia singgah sekejap je, lepas tu dah keluar balik. Jadi bagaimana kita nak bicarakan berkenaan dengan cukupkah tabungan hari tua ini? Kita nak bersama dengan tetamu kita, Dr. Muhammad Zaidi. Muhammad Zabri merupakan di Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik. Doktor sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Hari ini tak ada pening-pening kira duit semua tak ada? Belum lagi. Belum lagi. Baik, sedikit laporan telah diberikan tadi berkenaan dengan pelan simpanan hari tua, Doktor. Ya, saya. Sebelum kita terus menyentuh berkenaan dengan pelan simpanan hari tua, kita tahu ada yang dah ada simpanan melalui KWSP, kan, betul. Perancangan yang lebih teratur. Tapi mungkin saya nak tanya pendapat doktor terlebih dahulu berkenaan dengan bagaimana melihat rakyat Malaysia kini. Alright. Yang kita dah melalui satu fasa hitam COVID 2 tahun dan sebagainya. Pandangan doktor, bagaimana melihat rakyat Malaysia sekarang ini, mampukah mereka mempunyai penyimpanan untuk hari tua? Alright. Mungkin dulu ada, tapi disebabkan tu tiba-tiba dah tak ada, dah culas berkenaan itu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, terima kasih kerana jemput saya pagi ini. Pertama sekali kita kena cakap pasal data lah, statistik. So kalau kita melihatkan kepada data yang dikeluarkan oleh EPF sendiri, KWSP, 6.6 juta daripada ahli KWSP itu sendiri punya simpanan bawah 10,000. Bawah 10,000. Dan yang lebih menyedihkan, 75% ataupun 3 suku daripadanya ialah orang Bumiputera. Dan kalau kita pergi one step further, 3.2 juta daripada mereka ni hanya kurang 1,000. Allah. Dan 82% daripadanya ialah Bumiputera. So dari segi standpoint, maknanya sekarang ni memang genting lah. Dan bila kita cakap berapa yang cukup, ada beberapa pendapat lah. Yang saya nak bawa ni ada 3 lah. Pertama sekali yang dicadangkan oleh EPF sendiri, dia panggil kuantum simpanan asas. Sebanyak 240,000. Rakyat Malaysia dijangkakan hidup selama 20 tahun selepas pencen, iaitu umur 55 tahun. Alright. So maknanya kadar kuantum simpanan asas ni pula dia benchmark ataupun tanda araskan kepada kadar pencen minimum apa penjawat awam, iaitu RM1,000. Maknanya sebulan kena belanja RM1,000. Agak-agak cukup tak RM1,000 ni sebulan sekarang? Cukup. Tak cukup. Memang tak cukup. Tapi mengikut EPF juga, tempat yang paling sesuai untuk kita pencen sekarang ialah di Alustar. Di Alustar. Sebab kuantum simpanan asasnya hanya 480,000. Itu pun sekali ganda daripada yang asas. Semua kena pindah Alustar lah. Semua kena pindah Alustar. Okey. So bila kita bercakap yang cukup, yang ni yang kedua lah. Yang kedua mengikut kadar yang dicadangkan oleh Bank Negara Malaysia. So Bank Negara Malaysia mencadangkan kadar cukup, hidup tu cukup je lah, maknanya living wage saja. Betul lah. Ngam-ngam saja. RM2,700 sebulan. Maknanya bila dalam 20 tahun, dia akan berjumlah kurang lebih 648,000. Maknanya kalau pencen sekarang ni 648,000 baru cukup hidup. Itu pun ngam-ngam. Sebab tu bila kita tengok kepada saranan oleh EPF yang baru-baru ni, 1 juta. Maknanya dalam masa 20 tahun ataupun 30 tahun lagi kita perlukan 1 juta. Sebab apa? Kenapa dia? Kenapa, doktor? Inflasi. Sebab bila kita tengok data oleh DOSEM contohnya, kita punya inflasi memang sekarang ni kritikal ataupun bagaimana? Memang kritikal sebab dengan apa Ukraine dengan Rusianya, dengan masalah rantaian perbekalannya. So ada banyak isu yang menyumbang kepada kenaikan harga barang semualah. Dan data DOSEM juga menyokong. Dan kalau ikut kenanga research juga mengatakan sehingga tahun 2023 kita akan mengalami inflasi lagi. Maksudnya kadar tu masih lagi meninggi lah berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Even kalau compare dengan pre-COVID. Baik. Itu nanti saya akan tanya lebih lanjut berkenaan dengan kenaikan barang, OPR-nya yang cukup kesan kepada isi rumah. Ya, betul. Walaupun ia menjadi satu medium yang mungkin tongkat kepada pertumbuhan ekonomi negara, tapi nanti kita bincangkan. Sebelum tu saya nak tanya berkenaan dengan tadi dah sentuh berkenaan dengan KWSP. Alright. Baik.
Ada satu laporan saya baca, dia kata secara keseluruhan 145 bilion telah dikeluarkan oleh pencarum KWSP melalui 4 kemudahan pengeluaran yang baru-baru ini. Ada iCitra, Lestari, iSinar dan juga pengeluaran khas KWSP RM10,000. Betul. Okey. Jadi, ada segelintir rakyat masih lagi meminta bahawa boleh dapatkan keluar, dapatkan untuk pengeluaran yang seterusnya di KWSP. Tapi KWSP kata itu tak ada lagi lah. Betul. Okey, bagaimana melihat bahawa sebab rakyat tengah sengsara ni, betul. terutamanya golongan B40, M40 pun turut terkesan dengan keadaan sekarang ini. Betul. Jadi bagaimana doktor? Kata nak menyimpan, nak survive pun tak boleh. Betul. Nak menyimpan bagaimana? Itulah bila saya nak bagi nasihat daripada kursi yang tinggi untuk tengok-tengok bawah, nanti orang kata saya ni suka apa ni kan. Tapi itulah kita kena cakap pasal data dan realiti lah. Bagaimana caranya untuk kita ni. So ada dua cara lah yang saya nampak. Satu mikro, maknanya peringkat diri kita, dan makro lah. So kita mulakan dengan mikro. Kalau mengikut yang mazhab yang ketiga tu, cara yang ketiga, amount yang dicadangkan oleh pentadbir pencen swasta ataupun private pension administrator, dia menyarankan supaya kita draw down ataupun kita mendapatkan pencen sebanyak 2/3 daripada gaji terakhir. 2/3? Gaji terakhir. Macam mana nak dapat tu? Kalau dia sebenarnya kita kena simpan dari sekarang 1/3 daripada gaji kita. Agak-agak boleh capai tak 1/3? 1/3 33%. Okey. Tapi sebenarnya kita dah ada EPF. EPF daripada majikan 12 kan peratus. Lepas tu kita pula menyumbang ke 11%. So total dah 23% sebenarnya dari gaji kita. So kita hanya perlu top up kurang lebih 10% saja lagi. Maknanya tambahanlah. Kita ada banyak. Contoh kita ada PRS yang maknanya yang swasta lah, yang sendiri ataupun kita simpan sendiri. Dan saya suka share ni kepada inilah saya punya pelajar jugalah, supaya kita buat reverse engineering. Macam mana tu? Okey, kita tengok kita nak pencen dekat mana. Maknanya kita tengok kita dah kena plan. Kita dah kena ada plan dah. Dah kena plan dah. Daripada sekarang. Sebab Nabi SAW cakap siapa orang yang plan ni memang berjaya kan, ingat mati berjaya kan. Sebab memang pencennya dah ingat matilah. So kita kena start dari sekarang nak pencen dekat mana. Target sebulan nak belanja berapa. Down the years kita ada plan nak tambah anak lagi tak? Nanti untuk dia punya education fund ke apa semua kan. So maknanya kena start daripada sekarang. Kena sit down dengan spouse atau pasangan masing-masing. Kena bincang berapa yang cukup sebenarnya. Baru kita work backward. Kita dah ada plan tu, baru kita work backward. Tapi saya nak bawa satu inilah kacamata yang baru lah. Kita sebenarnya ada missing middle tau dekat Malaysia ni. Missing middle ni kita definisikan sebagai kelompangan lah. Kita ada penjawat awam yang menerima pencen. Dan kita ada mereka yang menyimpan melalui EPF. Dan kita juga ada mereka yang menerima bantuan warga emas contohnya. So contohnya macam saya share personal experience lah, anak saya OKU kan. So anak OKU saya ni siapa yang nak jaga? Macam dia, kita bukanlah saya, we have to prepare for the worst lah. Maknanya yang paling buruk lah. Kita expect dia untuk tak bekerja. So siapa nak jaga mereka ni? Dan kita sebenarnya dah ada contoh yang terbaik daripada Singapura. Dinamakan sebagai special needs trust fund. Maknanya ibu bapa boleh contribute sebahagian daripada EPF mereka kepada anak-anak istimewa ni. Kita kena ambil kira juga dalam masa lagi 20 tahun, 30 tahun Malaysia akan jadi negara yang semakin tua. Kan kita sekarang dah negara tua tau. 7% daripada warga negara itu dikira sebagai aging society. Kalau 14% dikira sebagai negara tua dah. Maknanya Bank Dunia projek yang Malaysia akan jadi negara tua pada 2044, lagi 22 tahun saja Teha. Dan kalau 2056 Malaysia akan jadi negara sangat tua, super aging. So bila semakin tua, kita yang ini peringkat makro pula lah. Kerajaan kena ambil kira kos kesihatan makin meningkat. Betul. Dan kalau kita tak fikir daripada sekarang, kita ambil tindakan daripada sekarang, mereka ni akan jadi gelandangan. Betul. Sebenarnya gelandangan tu kos kepada kerajaan juga. Kan bantuan ke masyarakat lah, untuk kita kalau mereka kita deem dia orang sebagai kriminal, nak kena policing cost. So bila kita memang kena fikir sekarang. So sekarang nak masuk musim mengundi kan. So kita kena minta sebagai dalam manifesto tu supaya ada kita jaga missing middle ni. Dah ada mekanisme, contohnya macam air saraan.
untuk pekerja di luar sistem, untuk carum sendiri kan. Aisuri untuk inilah Allahumma salli Muhammad, warga Allahumma salli ibu-ibu di rumah boleh mencarum kan, dan kerajaan akan matching kan. Tapi saya rasa ni masih lagi belum cukup lah. Perlu lagi mendalam. Betul lagi mendalam. Betul. So mungkin apa yang doktor cakap ni hari ini mungkin terbuka mata seketika bahawa inilah sebenarnya yang perlu diperhalusi supaya tidak ada culasnya. Baik, bagaimana dengan golongan muda? Golongan muda. Kan? Golongan muda. Tadi kita dah cakap tadi pasal PRU ada 1.4 juta dan sebagainya. Tapi golongan muda sekarang ini mereka pun terpaksa berjuang kan dengan keadaan sekarang, dengan gajinya, dengan nak menyimpannya, dengan nak bayar pinjaman PTPTN-nya. Banyaklah komitmen. Di usia muda tu banyak komitmen ya doktor? Betul. Okey. Bagaimana untuk memberi sedikit laluan kepada mereka, mengajar mereka bahawa sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itu kita dengar daripada dululah, tapi dalam keadaan yang kritikal begini. Betul. Betul lah. Bila bercakap dengan orang muda ni, kita pernah muda dulu kan. So kita punya pandangan tu tak jauh. So short sighted kan. Bila kita dah berumur baru kita nampak apanya lah. So memang kena saya balik kepada pesanan awal saya, kena merancang daripada sekarang. Kena merancang dan hasil lah, maknanya bukan nak paksa, maknanya kerja semampu yang boleh dan kena simpan tu. Saya cakap masa muda ni kena simpan banyak duit, maknanya sebab kita, dan tangguhkan kemahuan. Tangguhkan kemahuan, cukupkan keperluan, insya-Allah, bantu mak bapak, lepas tu tangguhkan kemahuan supaya kita nanti boleh ada tabung kecemasan lah masa tua nanti. EPF satu hal, tapi saya rasa masih lagi belum cukup lah. Tugas saya hari ini ialah untuk bagi satu shock lah to the system kan. Maknanya supaya kita kena sedar kita ada banyak benda lagi nak kena buat ke depan lah. So golongan muda saya sarankan lah, saya pun muda lagi sebenarnya tapi nampak je tak apa muda kan. Muda. So kita seru kita punya wakil rakyat supaya sekarang sudah ada cadangan untuk tukar pekeso tu kepada sistem dia panggil Social Insurance Pension Scheme. Maknanya siapa yang mampu akan kontribut untuk bantu golongan yang kurang mampu. Maknanya adalah bukannya besar pun, kecil saja. So tapi bila dibuat dalam skala yang besar, kita mampu untuk meringankanlah beban kerajaan. Maknanya daripada bantuan warga emas tu mungkin kita draw down sikit daripada Social Insurance pension scheme ni ataupun takaful lah. Untuk yang Islamik punya. Kalau yang bekerja sendiri pula bagaimana doktor? Yang dah bekerja, ada KWSP, ada EPF dan sebagainya, okey. Tapi yang bekerja sendiri ni? Ya. Wajib jugalah simpan EPF sebab ada dalam kerja sendiri, air saraan kerajaan akan match. Of course tak banyak. Kita punya limit ialah up to 60,000, 60,000. Dan kerajaan akan top up rasanya dalam 200,500 saja. Maknanya on top of whatever that we have saved lah. Tapi memang kena simpan sendiri. Kena carum sendiri. Sebab EPF dia memang ada pulangan kan 4% tu. Dan saya galak jugalah kepada ahli-ahli yang belum menukar kepada simpanan syariah. Wajib tukar simpanan syariah sebab dah ada pilihan yang patuh syariah kan. So simpan. Memang kena carum lah. Kalau rasanya masih lagi belum cukup, boleh buat lagi PRS. Sebab PRS saya tak pasti masih lagi ada pun tidak pelepasan cukai tu. Dan cukai masih lagi ada kan. Dan kita boleh manfaatkan pelepasan cukai itulah daripada PRS. Baik, sementara doktor masih lagi bersama kami dalam segmen soal wang ini. Mungkin kepada penonton MHI yang ingin titipkan soalan boleh ke FB MHI dan juga boleh hubungi kami di studio 0377261603 sekiranya ada permasalahan ataupun nak tanya tips daripada doktor berkenaan bagaimana untuk penyimpanan hari tua ni, boleh hubungi kami. Baik doktor, bagaimana pula dengan desakan keempat pengeluaran KWSP ini? Sebab kita nak tahu juga doktor, penjelasan kita dah bawa keluar sekali dah habis dah. Betul. Tapi nak bina balik kan, nak bina balik ambil berapa masa tahunnya dan sebagainya untuk supaya nanti bila kita dah tua tak larat nak kerja, maknanya ada bekalan tu yang mencukupilah. Betul. Untuk desakan ni kita tak boleh nak kata semua tak boleh sebab kadang-kadang ada yang ada meritnya sendiri kan. So bagi saya kita pergi ke jalan yang tengah lah ataupun wasata tengah ni, iaitu kita buat case by case basis.
Maknanya atas kes lah. Kalau kes tu layak baru kita tunaikan. Kalau tak, maknanya macam dulu kita bagi blanket. Boleh, siapa boleh keluar kan. Tapi sekarang case by case basis. So of course akan ada cost kepada EPF untuk vet through dia punya application untuk check sama ada valid ataupun tidak kan. Tapi saya rasa itu je lah. Sebab kalau kita nak keluarkan lagi, satu kita kena faham EPF pula dia ada pelaburan untuk tangani kesan inflasi lah, semakin kecil duit kan. Tapi bila kita draw down banyak-banyak, nanti dana untuk EPF simpan tu ialah. Tapi saya nak kata tidak kepada mereka yang memohon tu tak boleh juga. Yeah. Tapi saya cadangkan untuk bukan bagi secara blanket lah, maknanya pukul rata tak. Maknanya case by case basis. Baik. Doktor, kita ada soalan di FB MHI, mungkin kita boleh kongsikan penerbit. Baik, ini dia. Okay. Nak simpan macam mana? Gaji 1,500, tolak EPF tinggal 1,350. Lepas tu, agak-agak cukup ke tak dengan harga barang sekarang, doktor? Silakan. Terus terang saya cakap memang tak cukup lah. Memang tak cukup. Itulah saya nak bagi cadangan untuk mereka tambah kerja. Kita tak tahu kadang-kadang yang gaji yang mereka dapat tu sebenarnya diorang dah kerja 2-3 kerja lah sebenarnya kan. Itulah sekarang saya nampak salah satu solutionnya yang jangka panjang ialah kita panggil kewangan sosial, social finance. Maknanya mereka yang ada kewangan, yang ada kemampuan, mereka akan sumbang wakaf contohnya lah. Kita panggil Islamic Social Finance, kewangan sosial Islam. Macam Bank Islam dah buat sedekah house. Maknanya mereka yang ada duit, yang ada kesedaran boleh bantu mereka ni. Maknanya yang di luar sistem kewangan yang formal ni lah. Baik. Doktor, sampai tu kita ada pemanggil. Kita ambil pemanggil dulu. Okey, hello. Assalamualaikum. Hello. Hello. Assalamualaikum. Cik Andy. Ya. Okey, boleh. Cik Andy boleh bukakan soalan dengan Dr. Muhammad Zaidi? Ya, boleh. Okey, silakan. Hello. Ya, hello. Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Andy dari KL. Ya, saya. Okey, saya nak tanya soal untuk pemuda yang baru nak kerja. Alright. Berapa gaji minimum sepatutnya untuk mencukupi untuk mereka survive? Untuk orang bujang lah. Itu yang soalan pertama lah. Okey, alright. Soalan kedua? Soalan kedua bukan soalan, cuma saya nak cadang untuk pemuda-pemuda yang baru kerja, kurangkan untuk membeli barang-barang yang seperti mewah, mengikut tahap gaji yang ada lah. Itu je lah. Okey. Baik, terima kasih Cik Andy. Okey, terima kasih. Sekarang ni banyak cabaran dia, doktor. Kan? Kalau kita media sosial seperti TikTok dan Instagram, semua dah ada dah shopping kat situ. Kadang-kadang tak boleh. Tangan, jari-jari, jari. Itu cabaran yang dihadapi oleh golongan muda. Okey. Pertama sekali berapa yang cukup tu kan? So kalau ikut Bank Negara Malaysia punya standard ialah 2,700. 2,700 untuk hidup secara cukup-cukup je lah, living wage kita panggil. Alright. Tetapi kita kena tengok data juga. Data contoh kita ambil graduan yang baru bergraduat, gaji mereka kurang lebih baru 1,800 saja. 1,800. Itu belum tolak EPF semua lagi. So itulah saya cadang je. Sementara ni tangguhkan dulu kemahuan, fikirkan keperluan, dan kalau ada side hustle lah. Sebab sekarang side hustle kita panggil kerja tepi lah. Kerja tepi kan. Dia tak semestinya buat secara fizikal. Sekarang boleh buat online. Kita boleh buat dropship contohlah. Kita tambahlah mana yang lompang-lompang tu. Sebab sekarang kalau ikut gaji basic saja memang tak cukup. Ini belum cakap lagi basic wage 1,500. Belum lagi. Maksudnya golongan muda sekarang ini cabaran mereka sangat-sangat besar. Memang cabaran. Satu kerja tidak mencukupi. Betul. Apatah lagi
seorang bapa yang punya 5 orang anak duduk di Kuala Lumpur dan sebagainya. Apa kita harapkan ada satu langkah usaha paksaan diri untuk menyimpan walaupun sedikit, menabung kan. Kadang-kadang kat rumah dulu kita zaman kecil memang ada tabung. Itu pun sebenarnya boleh juga. Betul. Kan satu langkah untuk diri sendiri juga. Baik, Dr. Muhammad Zaidi Muhammad Zabri dari Universiti Malaya. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. InsyaAllah moga mendapat iktibar semuanya dalam persoalan ini pada hari Jumaat di MHI. Baik, kita nak akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Hanif berkenaan dengan wakaf RM1,000 buat mak ayah. Baik, sebelum tu kita baca bursa saham. Ini kita mulakan dengan harga emas. Kabarnya harga emas 916 22 karat, harga semasanya RM261.17. Manakala harga emas 999 24 karat, harganya 284.83. Itu harga semasa emas. Manakala kadar pertukaran wang asing, ini dia ringgit Malaysia 4.74 untuk $1 Amerika Syarikat. Tinggi ya. Baik, manakala $1 Singapura berjumlah 3.32, RM100 Indonesia 0.03, 100 baht Thai 12.36, 100 won Korea 0.33. 4.74 alamak. Okey, 5 kaunter paling aktif ini dia yang tertera bursa sahamnya. Dan didahului oleh Hexstar Technology Solution Berhad. Baik, itu dia antara informasi yang kami kongsikan dalam segmen soal wang